Hadirin yang dimuliakan, sebelum program ini bermula, sukacita saya membaca dan berkongsi sedikit biodata panel kita pada hari ini. Nama diberi Prof. Dr. Badrul Munir Mak Zain yang merupakan Profesor di Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi, Fakulti Sains Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah graduan PhD di Columbia University, New York City, United States of America. Beliau merupakan antara pakar primat terkenal di Malaysia dengan adanya kepakaran selama 28 tahun dalam bidang sistematik molekul dan primatologi. Beliau juga pernah menjawab pelbagai jawatan, antaranya adalah ahli pemegang amanah Yayasan Pulau Orang Utan Bukit Merah serta penasihat saintifik Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan hormatnya mempersilakan Prof. Dr. Badrul Munir Mak Zain untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan sukacitanya dipersilakan. Terima kasih Cik Pengerusi Majlis. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Yang saya hormati Dr. Eng dan juga rakan pensyarah yang lain ya, dan anak-anak sekalian. Dengar suara saya jelas tak? Jelas, Prof. Okey. So, pertamanya pagi ini saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur Kelab Biologi kerana memanggil saya untuk memberi sedikit perkongsian ya mengenai saya nyatakan di sini perjalanan akademik lah ya, saya sebagai kaki tangan akademik di FST ni ya. Mungkin tak sehebat yang kita dengar daripada Prof Emeritus Abdul Latif ya, sebab Prof Datuk dia merupakan seorang yang dihormati, disegani dan pencapaian dia sangat terbaik lah ya. Jadi saya cuba berkongsi dengan apa yang ada pada pagi ini supaya dapat dijadikan dorongan, motivasi untuk anak-anak lah untuk maju ke hadapan ya. Pada pagi ini saya sertakan juga pembentangan dalam bentuk PowerPoint ya. Saya cuba share di sini. Okey, share screen. Saya tak biasa sangat pakai Zoom ni ya, sebab kita duk biasa pakai MS Team ya. Okay. Ada nampak slide ni? Tak dengar suara sebab saya tak nampak you lah. Nampak ya? Nampak monyet ya kat depan ni ya? Ya, Prof. Okey, so slide pada pagi ni dia santai-santai saja ya, banyak gambar. Teks dia kurang ya, sebab kalau teks banyak mulalah kita agak boring ya, sebab of course lah dah masuk minggu keberapa kita dah beraya ni. Mesti ada yang tengah-tengah duk pakai baju nak pergi beraya rumah saudara ya, sambil-sambil tu okeylah boleh tengok saya punya presentation ni ya. Okey, saya mulakan presentation saya pagi ni. Ini dia punya outline ya. Saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah pendidikan saya, kerjaya saya, minat saya, yang agak menyimpang sedikit tetapi of course lah ada kena mengena dengan ialah kehidupan saya lah ya. Penyelidikan, kolaborasi, pencapaian ya, especially pencapaian dari segi penyelidikan, pengiktirafan dan akhirnya dua cerita pengalaman yang menarik lah sepanjang saya sebagai pelajar dan juga sebagai kaki tangan akademik ya. Untuk anak-anak, saya mulakan presentation. Kalau tengok gambar ni ya, saya merupakan anak petani kelahiran Kedah ya. Maksudnya saya dilahirkan di negeri Kedah, negeri jelapang padi. Jadi bila sebut je negeri Kedah tu dah tahu dah. Mesti kena berpengalaman masuk bendang ya. So jadi waktu saya kecil dulu, saya dibesarkan ya, pagi pergi sekolah. So after asar, ayah saya akan mengajak the whole family members untuk turun ke padang ya, ke bendang ya. Kalau di Kedah tu kita panggil padang ya, padang atau bendang ya.
untuk merasakan kesusahan, ya, supaya kita akan lebih appreciate hidup kita, ya. Jadi tak kira lah, ya, lelaki ke perempuan ke, ya, kakak saya ke abang saya, so after asar tu semua akan turun, ya. Then saya masih teringat lagi kata-kata yang ayah saya pernah berikan, ya. Kalau kau tak nak hidup susah dan bekerja, bermain dengan lumpur, kau belajarlah rajin-rajin. Ya. So dengan kata-kata tersebut menyebabkan saya bersemangat dan saya buat decision untuk saya minta masuk duduk asrama lah, sekolah berasrama, ya, supaya saya lebih, pelajaran saya lebih ni lah, ya. So itu sejarah saya lah, ya, daripada saya kecil dulu. Kalau tengok dulu memang badan saya sangat kurus, ya. Sekarang ni triple double, ya, bukan double lah, triple lah kot, ya. So sejarah pendidikan saya tahun 1973, sekolah rendah Iskandar. Saya ingat anak-anak masih lagi belum lahir tahun ni, ya. Then Sekolah Sultan Abdul Hamid 1979, Sekolah Alam Shah tahun 1944. Sekolah Alam Shah ni matrikulasi, sebab kalau UKM zaman dulu matrikulasi dia very spesifik, ya. Dia kena masuk sekolah sekian-sekian, ya. Tahun 1985 pengajian di UKM, tahun 1 Fakulti Sains Sayat, ya. Kalau dulu dipanggil Fakulti Sains Sayat, ya. Then tahun 90-an baru ditukar ke FST, ya. Dan tahun 1994 saya menyambung pengajian saya ke peringkat PhD lah, ya, di New York City, ya. Okey, cabaran hidup di luar negara, ya. Sebenarnya waktu saya apply untuk buat PhD, the first and second saya punya application is dekat UK. Saya tak minta US sebab kebanyakan orang ni dia takut nak pergi buat PhD di US, ya, sebab ada apa yang dipanggil comprehensive exam, ya. You masuk kelas, you duduk exam, so at the end of the coursework tu, macam saya tu coursework 3 tahun, dia akan ada comprehensive exam. Kalau you tak lepas PhD ni, then you balik lah, ya. So but my ketua jabatan Prof Emeritus Dr. Nordin pada waktu tu dia kata, no, you have to go to US, you have to go to Columbia University, ya. Yeah? Then bermulalah tahun 1994, pada Januari saya berangkat ke sana dengan tidak ada pengalaman keluar negara, for first time naik flight. That menjadikan itu sebagai satu kejutan budaya, ya. Kejutan budaya yang pertama ni, kalau tengok kat bawah tu musim sejuk waktu saya sampai tu, sangat sejuk. First time jumpa snow, seronok lah, ya. Tapi after 1 week duk main snow, dan waktu tu kelas pun tak mula lagi, you dah rasa homesick tau, ya. You dah mula rasa homesick for the first week, first month, and then first 3 months tak ada langsung orang Melayu yang saya jumpa kecuali Dr. Adura lah. Dr. Adura is kawan sejabatan sekarang, dia dah pencen lah, ya. And then dengan tidak ada Melayu di situ, bukan tidak ada, jadi saya tak pernah berjumpa. After 3 months baru saya berjumpa pelajar-pelajar dekat Columbia dah lah, pelajar-pelajar Melayu lah, ya. Kalau tengok kat belakang ni ada gambar World Trade Center, tahun saya balik tahun 2000, 2001, World Trade Center to collapse, ya. Okay, so cabaran dia adalah saya dapat tajaan JPA sebanyak dalam $600, dan sewa rumah kena bayar dalam 550. Dan you bayangkanlah dalam menggunakan $50 tu macam mana saya boleh survive, dan juga saya punya gaji UKM lah, ya. Selama pengajian saya di sana lah. So memang cabaran belajar di luar negara ni sangat sangat tinggi lah, ya, dari segi you nak meet requirement untuk nak dapatkan PhD, dan you punya diri emosional, emosi you tu sendiri. Sama dengan adik-adik sekalian, ya, anak-anak sekalian ni bila berada di UKM ni, cabaran sekarang belajar online, belajar di kampus, ada juga cabaran, masing-masing ada cabaran. Ya. Okey, saya ditaja oleh JPA waktu tu
dan saya mendapat tawaran untuk belajar di Columbia University in the City of New York. Kalau siapa yang pernah dengar Columbia, kalau pernah dengar Ivy League ataupun Harvard University, so Ivy League ni adalah antara universiti 7 universiti yang dikategorikan yang paling prestige di Amerika Syarikat, ya, di sebelah barat ni, ya, sebelah timur ya. Antaranya Harvard, Yale, Cornell, Princeton, Dartmouth, Brown, dan Yale, dan antaranya adalah Columbia lah, ya. Dan saya berada di Anthropology Department, agak pelik. Anthropology Department kalau di sini adalah Department Sains Sosial, tetapi di sana ada Physical Anthropology yang banyak mengkaji tentang ni lah, pertalian manusia, apes, ya. Saya mengkaji tentang evolution, ya, evolutionary studies. So saya masuk ke dalam satu program yang dipanggil NICEP, ya, New York Consortium of Evolutionary Primatology, di mana membolehkan saya mengambil subjek di Columbia University, di NYU. Kalau yang pernah tengok dalam sehari dua ni ada TikTok, dekat TikTok tu Taylor Swift yang mendapat PhD punya graduation tu, dia adalah pada NYU, ya. So NYU ni memang top universiti lah dekat US. And then CUNY, City University, dan yang lainnya lah American Museum of Natural History. Mungkin tak pernah dengar, tetapi mungkin pernah melihat cerita-cerita seperti Night at Museum. Ya, Night at Museum dia dilakukan sepenuhnya di American Museum, ya. So American Museum ni macam hari-hari lah tempat saya pergi pergi buat rujukan, ada kelas di situ, ya. Then saya punya supervisor Prof Don Melnick, dia dah meninggal beberapa tahun lepas, ya. Dan kalau tengok kat bawah ni, dia gambar commencement, convocation. Convocation kalau kat United States, dia berada di ruang yang agak yang lapang. Ya, so tapi kat Malaysia tak boleh buat lah, sebab buat kat lapang besok tengah buat hujan, ya. Dekat sana bulan 5 dah masuk musim spring kan, musim bunga kan, ya. So cuaca pun tak sejuk sangat, ya. So kebetulan minggu ni adalah commencement dekat Columbia untuk class of 22 lah, ya. Okey, sejarah kerjaya saya bermula sebagai tutor di UKM pada tahun 1992, and then cuti belajar, dan bila saya balik ke UKM, saya menyambung jawatan sebagai pensyarah, dan naik ke pensyarah kanan, dan Profesor Madya, dan tahun 2016 saya menjawat jawatan profesor lah di Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi lah, ya. So ini kejayaan akademik. Kejayaan pentadbiran, saya juga menjawat jawatan sebagai Timbalan Pengetua KPH dengan jawatan ni agak lama, ya, daripada tahun 2002 sampailah tahun 2011. So dekat 11 tahun jugalah saya berada kejaya pentadbiran saya di KBH. Then saya dah tak menjadi sampai sekarang. Saya memang kaki tangan akademik sepenuhnya yang memang memfokus terhadap penyelidikan lah, ya. Okey, saya nak kongsi 3 minat saya di sini, ya. Ya, minat saya ya, dia ni agak menyimpang sikit lah daripada akademik, ya. Yang pertama, saya memang minat masak. Kalau you tengok dekat sini kan, ya, yang bawah tu memang saya every year saya selalu buat open house, tapi tahun ni dah tak buat lah. 2 tahun sejak PKP ni dah takut penyakit ni kan, ya. Ya, saya memang suka masak, ya. Masak ni sebab bukannya dah dekat sini saja, dia bermula sejak saya berada di Columbia University tahun 94, di mana you have to cook. Kalau you tak masak, you nak makan apa, ya. So dekat sana normally what I did, saya akan masak kari daging, rendang daging, rendang ayam, saya akan letak di dalam kontainer kecil, saya masuk dalam peti ais. So dalam sebulan tu, stok saya itu je lah. Bila balik masak nasi je. Bila balik malam ke petang ke kan, saya masak nasi je. And then I'm very close to Malaysian Tourism punya office. So that every like 2 months tu ada saja event to Malaysian Tourism.
Jadi saya dah belajar di sana lah macam mana nak buat catering. So kalau you tengok kat bawah ni, macam ni lah apa benda yang saya buat di sana ya. Dan dengan cara itulah saya boleh mengatasi cabaran berada di luar negara. Sebab bila kita buat catering, kita masak, ya, kita dapat of course lah macam hari tu saya pernah dapat 8,000 US dollar. Kalau darat 4.5 berapa lah kan ya. Untuk satu proses itulah masakan itulah ya. So kalau tengok ni sini student saya, kalau saya rasa student pelajar perempuan dia kenal ya, 2 orang kat bawah ni. Ni Noek Rosli, dia sekarang CEO NRC. Ya, ni NRC Kosmetik. Ni student saya, student master saya. Dan Syed Dewa yang sebelah kiri ni Syed Dewa ya. Dia pengasas kosmetik jenama Syed Dewa ya. So both of them are my master student ya, yang buat kajian tentang banting dan juga seladang lah. Okey, minat yang kedua adalah saya memang suka interior designer. Kalau you tengok rumah saya dululah, I'm talking about rumah dululah, macam museum. Saya memang suka collection etnik ya. Kalau pergi overseas pun saya beli benda yang pelik-pelik lah ya. Tetapi after 2009 I was diagnosed to have allergic rhinitis. Saya dah tak boleh bau peralatan kayu lah. Menyebabkan bila saya masuk ke kawasan yang ada kayu tu hidung saya akan tersumbat ya. Jadi sekarang rumah dah tak jadi museum, dah jadi benda lain dah. Ya. Dan minat yang ketiga, mungkin you orang terkejut ya, sebab dulu waktu saya kecil-kecil dulu saya suka benda ni ya, minat yang ketiga ni ya. Saya sebenarnya minat menyanyi. Saya sebenarnya dulu bercita-cita nak jadi seorang penyanyi, bukan seorang pensyarah. Ya, tetapi ialah ditakdirkan saya lebih ke akademik dan saya rezeki saya pada akademik ya. Jadi akademik bidang nyanyian ni of course ya, daripada tahun 2001 sampai 2008 tu saya aktif di UKM menyanyi. After that saya dah pension, no more lah. Bila saya dah berkahwin, orang rumah kata sudah-sudahlah, taubatlah, dah tua menyanyi buat apa kan ya. So antara pengalaman saya pada tahun 1999 saya berada di New York waktu tu. Saya pada satu malam tu, waktu hujung minggu saya berada kat rumah kakak angkat saya ada satu telefon berdering tau. Ni kat New York City, cerita betul ya. Bila saya angkat, Assalamualaikum. Saya pun cakap, siapa tu? Siti. Saya tanya lagi, Siti mana? Siti Nurhaliza. You bayangkanlah dekat New York tengah malam tiba-tiba ada orang telefon mengaku Siti Nurhaliza. Macam mana? Ya. Jadi saya kata, nipulah, mana ada Siti tengah malam ni. Kebetulan waktu tu saya berada kat rumah kak angkat saya dan kak angkat saya kata, itu Siti lah, memang betul Siti. Dan kebetulan waktu tu Pak Ngah yang buat lagu tu dia dah memang telefon kakak angkat saya bagi tahu kata Siti akan datang untuk trip Maybelline, dia punya trip makeup lah. So pada malam berkenaan juga kita pergi berjumpa dia. Kalau tengok gambar belah kanan tu, siap saya beli bunga lagi kat tengah jalan, dan itulah kita jumpa kat hotel dan kita bawa dia orang lah pergi makan nasi chicken biryani ya. Dah dia kata 3 hari makan Maggi ya. Dekat situlah bermula era bukanlah saya menjadi guru vokal pada Siti ya. Terbalik pula ya. Tetapi saya memang meminati bidang nyanyian lah ya, dan memang saya selalu diundang menyanyi di kedutaan Malaysia lah waktu saya berada di sana lah. Tapi sekarang no more lah ya. 3 minat ya, 1, 2 dan 3 ya. Okey, ini yang agak penting untuk pagi ini, melibatkan penyelidikan ya. Bidang saya adalah Systematic Molecular and Primatology. Maksudnya saya mengkaji pertalian organisma menggunakan kaedah genetik dan fokusnya kebanyakannya kepada primate. Sebab saya di US dulu, di Amerika dulu, memang saya belajar tentang primate ya. Cuma bila balik di sini, kajian saya tu ada juga saya diverse daripada primate, ada jugalah mamalia yang lain. So the whole 25 species, Malaysian primate species ni saya dah cover. Dan sampai hari inilah kajian saya masih lagi berterusan. Okay, so age index saya 19. So siapa yang tak tahu age index ni mungkin boleh merujuklah apa yang dimaksudkan dengan age index ni ya. Selain pada primate ya, kajian saya juga melibatkan etnik
orang asli yang berada di Semenanjung ni. Ini kajian ni agak lama lah, 2005, melibatkan pelajar PhD. Sampai ke hari ini, my ex-PhD student tu dah berada di US dan mungkin dah dapat green card di sana ya. Kajian masih lagi dijalankan tapi agak kurang lah ya. Ni kajian mengenai memerang ya. We have a collaboration with Japanese author bersama Prof Syukur dengan Jabatan Perhilitan. Dan juga kajian ongoing mengenai molecular ecology of Asian elephant with my ex-PhD student who is also a Perhilitan punya staff ya. Projek masih lagi berjalan. Okey, saya nak sentuh sedikit tentang primate Malaysia ya. Primate Malaysia ada 25 spesies. Ada yang kata 26 ya sebab ada new species is not new species ya. Ada spesies sudah dinaikkan ke spesies level, subspesies ke subspesies level menjabatan dia 26 tapi saya masih lagi pakai 25. Kalau Indonesia dia orang ada 61 ya, agak tinggilah berbanding dengan ni lah ya. So kajian yang saya jalankan ni dari aspek morfologi, ekologi, kelakuan, genetik, especially on genetik lah ya. Masih lagi ya, sehinggalah saya pension dijalankan berpension dalam 4 tahun lagi lah ya. Okay, mungkin anak-anak pernah tengok binatang ni ya, primate ni ya, Tarsius dipanggil kera hantu. Kajian saya terawal pada tahun 2010 mengenai kera hantu ni among the smallest monkey in the world, sebesar jengkal jari saja, boleh twist dia punya kepala dia 160 degree. So kalau dalam waktu exam tu, masa exam dia boleh tiru kat belakang lah. Sebab dia kepala dia boleh pusing. Kemudian kita ada kumpulan kongkang, Sloloris ataupun kera duku. Ini a very interesting finding sebab dekat Malaysia, dulu satu spesies saja, Nycticebus kongkang. Kemudian subspesies Menagensis di Borneo dan telah dinaikkan ke peringkat spesies lah. Menjadi 2 spesiesnya. Kebetulan ada satu publication yang mengatakan Nycticebus bengalensis, dia punya taburan dia sampai Southern Thailand ya, dan mungkin ada di Malaysia. Jadi berdasarkan molecular studies, sampel roadkill yang ada di Langkawi, kita confirm that 2 sampel yang ada tu adalah Nycticebus bengalensis. Bermaksud extent distribution tu ke Semenanjung Malaysia tu benarlah ya. Jadi Sloloris di Malaysia sekarang ni ada 4 spesies lah. So antara penemuan yang agak penting bagi yang dicerap oleh inilah kumpulan kita orang lah ya. Okay, kita tahu bahawa Sloloris ni dia merupakan primate yang terancam ya, dilindungi dan selalu smuggle, diseludup ya. Kebanyakan dia of course daripada Malaysia, daripada Indonesia melalui Thailand sampailah ke Jepun sebab orang luar negara ni dia suka bela ya. Dan dalam pengubatan tradisi Melayu digunakan monyet ni untuk pengubatan sihir ya. So kajian ni masih lagi berterusan ya, and saya minat berfokus pada inilah Negeri Perlis sebab dekat situ mungkin ada hybrid species ya. Okey, yang berikutnya adalah beruk kentui. Mungkin tak pernah dengar, mungkin selalu dengar kera dengan beruk ya, tapi mungkin tak pernah dengar beruk kentui ya. Beruk kentui ataupun dinamakan ataupun scientific name dia Macaca arctoides. Dia mempunyai taburan daripada Bangladesh sampai Southern Thailand. Ya. Tetapi yang ada di Malaysia ni dia adalah populasi yang bermigrasi daripada Thailand ke Malaysia lah, sepadan ya. Bila kita buat sensus kat situ dalam beberapa tahun lepas, kita dapati ada 3 kumpulan lah, dan 2 kumpulan yang paling ni lah yang selalu kita nampak ya, batak dengan nomad. Kalau pergi Perlis viewpoint tu, Wang Keliang viewpoint tu mungkin akan nampak lah daripada atas beruk ni dia melintas jalan ya. So it's very important finding sebab dia adalah monyet yang suka dijumpai di Malaysia lah ya. Okey.
Ini gambar dia. Saya beberapa bulan lepas kebetulan waktu itu pergi dengan trip master dengan PhD student dan kita dapat gambar yang agak jelas lah. Ya. Kemudian ni kera, ya. Kera ni adalah satu primate. Kalau di UKM ni dia memang favorite lah. Dia suka mengganggu, mengejar pelajar, especially pelajar-pelajar perempuan yang pakai baju merah, pelajar-pelajar FST tu kan. Bawa balik ke kolej, balik-balik bilik, bawa balik makanan dalam plastik merah. Merah bagi kera ni dia adalah satu isyarat, ya, isyarat makanan. Kalau nampak merah aja dia akan kejar. Tapi kalau lelaki dia tak jarang kejar, ya. Macam mana tu? Ya. So kajian kera ni dah lama lah saya buat kajian ni sejak pada tahun saya balik 2001 sampai ke hari ini, ya. Ya. Okey. Kajian sekarang ni melibatkan kajian konflik kera di TMB Bukit Selambau. Saya dapat grant tahun lepas 200,000 untuk setahun dihabiskan kajian mengenai status populasi, pest behavior, genetik, kemudian NGS, melibatkan kajian metabarcode diet, ya. Ini kajian ni berterusan di TMB Bukit Selambau, ya. Dan kita dapati di sini the interesting founding, antara tiga kumpulan tu dia ada migration di antara group members tu ke kumpulan lain, ya. So quite interesting lah, ya. Kemudian saya punya speciality sebenarnya waktu saya buat PhD, saya mengkaji tentang lotong Southeast Asia. Yang ada ni lotong Ceneka Presbyterian femoralis yang terdapat di Johor, ya. Kajian ni dilakukan oleh ex-PhD saya Dr. Latif, sekarang ni pensyarah di UTHM. Dengan lately ni banyak student dia lah di UTH yang banyak mengkaji aspek ekologi, dan of course lah kita juga memfokus daripada genetik. Dan yang terbaru penemuan adalah lotong ni ditemukan di Tasik Chini, ya. Penemuan yang agak penting sebab selalunya lotong ni hanya kita tahu berada di Johor dan juga Singapura, ya. Tapi dia bila dia berada, dia dapati di Tasik Chini tu, maksud dia dah expand dia punya distribution ke atas tu agak jauh lah, ya. Okey, kemudian kumpulan lotong Ceneka, lotong kekeh ni. Kalau dulu lotong ni dikelaskan dalam kumpulan Presbyterian melalopos, sama dengan yang tadi tu. Ya, Presbyterian melalopos femoralis, tapi dah naik ke peringkat spesies lah, primatologis, dah banyak buat revision dan naikkan, ya. Ni pun antara spesies yang baru 2 tahun ni dah dinaikkan ke peringkat spesies, ya. Kalau dulu tak spesies, ya. So kalau nak tengok lotong ni, pergi ke Hutan Sedim. Hutan Sedim ni terkenal dengan tree top walk, ya. Dia ada jambatan kanopi ke atas, you boleh ni. Tapi saya naik ke atas, saya memang akan turun. Saya tak boleh lah, 3-4 kali saya naik, saya gayat. Saya memang penyakit saya naik ke atas satu tempat yang tinggi, saya akan gayat, saya akan menggeletar. Saya pernah naik Empire State Building yang cerita King Kong tu kat US. Bila saya berada di atas tu, saya rasa macam bangunan tu bergegar nak jatuh. Saya dah imagine macam, kalau jatuh ni apa jadilah bangunan ni. Saya selalu macam tu. Penyakit saya lah, ya. So kemudian ada lotong ni lah, ya, Presbytis camensis, lotong kakoh, ya. Ada di Terengganu, ada di Kelantan, sepadan Thailand, dan lately ni ditemui sampai ke Gunung Ledang. Ya, penemuan yang agak penting lah. Pun kita dah buat banyak kajian genetik tentang lotong-lotong ni lah, ya. Okey, ini adalah lotong kelabu di Bukit Melawati. Mungkin ada trip pelajar-pelajar yang ke sana. Kalau tak saya selalunya Dr. Linda, dia akan bawa trip pelajar ke sana, ya, untuk field trip, ya. Dan Dr. Nolinda juga merupakan pelajar PhD saya dulu, mengkaji tentang aspek kelakuan lah lotong ini di Kuala Selangor, ya. Dan yang menariknya, dulu tahun 2008 telah dinamakan T. cristatus selengorensis.
Dan tahun lepas dinaikkan ke T. selangorensis tetapi oleh IUCN, tapi saya tak setuju. Sebab orang yang naikkan tu adalah orang yang tak buat kajian tentang spesies ni ataupun genus ni. Dia main naik je dan no evidence, ya, tak ada scientific evidence, tak ada publication, tak ada, cuma ada satu data individu yang membezakan genetik tapi di peringkat subspesies saja. So that's why saya tak menggunakan 26 spesies, saya menggunakan 25 sebab inilah ya. Lotong kelabu ni lah punya masalah ya. Ini populasi lotong kelabu yang ada dekat Borneo, walaupun dia berbeza sedikit daripada yang dekat Malay Peninsula, tapi dia tak berbeza secara banyak lah ya. Kemudian ada lagi sejenis lotong cengkong, lotong celak. Yang ni ada di UKM. Kalau you nampak ya, you berjalan dekat Pusanika, you tengok ke atas ataupun dekat college Dato' On tu, Hussein On tu ada. Jangan you terkejut pula, ada hantu lah kat sini. Mata putih, that is not hantu ya, that is lotong. Bukan lontong ya, lontong adalah sejenis makanan ya. Lotong ya. So kajian ni, lotong ni di Southeast Asia, dia ada di Malay Peninsula, di Southern Thailand and Southern Burma, 7 subspesies. Dan 5 daripada subspesies ni ada di semenanjung Malaysia. So kita patut berbangga lah. Ada di Langkawi, ada di Penang, mainland dan juga di pulau perhentian ya. Dia berbeza lah dari segi morfologi, dia punya jambul tu lah, coloration lah ya. Cuma bila kita study genetik tu, dia tak banyak sangat berbeza, dia ada perbezaan utara dengan selatan lah ya. Of course anak dia kalau orange ya. Anak yang tadi tu pun lotong kelabu pun kalau orange. Sebab tu kalau you tengok dalam Facebook ramai yang membela ya. Jangan bela ya. Kalau you bela benda ni ditangkap oleh Perhilitan, 40,000. 40,000 denda kerana membela hidupan liar. Not only monyet, sometimes bela sampai musang. Apa lagi ya? Macam-macam lah. Ada artis bela apa tu? Beruang ya. Tak boleh ya. Okey, ada kajian ni lotong ni sangat penting ya, sebab dia was listed as critically endangered. Ya. Critically endangered, dia bersama orang hutan lah ya. Antara 25 spesies primate yang sangat endangered di dunia. Inilah Presbyterian chrysomela ataupun penatat. Kalau dekat Sarawak tu dekat hujung peta tu dekat Tanjung Datu. Saya pernah pergi ke sana dan saya pernah mengalami tahun 2005 bersama Dr. Azman, kita pergi ke trip ke Tanjung Datu ni. Mengalami bila naik bot 4 orang, bot sampan biasa tu, seorang lagi staf daripada Jabatan Perhutanan Sarawak dan seorang pemandu bot. 15 minit ke laut sebab hanya boleh dimasuki dengan jalan laut saja. Sekarang ni ada Pen Borneo kan, Pen Borneo highways. Dulu tak ada tahun 2005. 15 minit naik sampan, tiba-tiba ombak datang, ribut datang, dan bila saya tengok je ombak tu dah setinggi bumbung rumah dah. Waktu tu laptop ke mana, kamera ke mana dah tak fikir nyawa je. Waktu tu mengucap lah, tahu mengucap je lah ya. Dalam sampan tu saya seorang je pakai life jacket. Dr. Azman dia pegang tong, ada tong air, tong kosong. Ya. So bila kita sampai setengah jam bergelut dengan ribut taufan tu, dah sampai dekat tanah tu, tersadai dan tercium tanah tu, betapa orang kata bersyukurnya masih lagi dapat hidup lah. Ya. Ni cerita pasal ni lah, lotong penatat ni lah ya. Okey, so ada lagi kajian saya melibatkan lotong endemik di Borneo seperti proboscis monkey, Presbyterian rubicunda, maroon leaf monkey ya. So dia banyak ya. Dekat Malaysia ni 25 spesies macam-macam color monyet ya. Kemudian ada kajian melibatkan unta, Dr. Aifat, my ex-PhD. Genetic identification of white-handed gibbon ya, unta tangan putih. Kajian ni sangat penting untuk bila kita tahu subspesies apa, mudahlah kita nak hantar balik ke Indonesia ke Thailand ke Vietnam ke, sebab
ada 5 subspesies ungka tangan putih ya. Kemudian kolaborasi penyelidikan dengan pihak Genting Highland dengan pihak Awana. Projek ni dah 3-4 tahun, sudah banyak beberapa student lah, student undergrad ada, student master pun ada membuat kajian tentang siamang ya. Siamang Genting Highland is a siamang important areas lah kalau pergi ke sana untuk tourism. Selain you pergi ke naik ke atas untuk cable car tu dan juga shopping, you boleh juga boleh melihat so far dah ada 8 established kumpulan siamang yang kita dah buat kajian. Sebenarnya dah ada more than that, dia berbelas lah ya. Okay, so dah ada publication tentang siamang ni ya. Okay, last year I was awarded grant ya, NCTF. Grant ni saya dapat 323,000. Baru nak start bulan 5 ni mengenai kajian ungka di Malaysia lah ya. Ungka Malaysia 3 ungka di siamang ya, 3 di Semenanjung dan 2 di Sabang dan Sarawak ya. So kajian ni baru saja bermula untuk dari aspek NGS lah ya, next generation sequencing ya. Okey, saya nak cerita sedikit tentang kolaborasi penyelidikan ya. Okey. Saya banyak collaborator ya, tapi ada 2 yang penting di Malaysia ni. Yang pertama adalah Jabatan Penelitian Semenanjung Malaysia. Banyak kajian melibatkan primate dan juga mamalia yang lain. Yang kedua adalah Jabatan Hutan Sarawak, sebab saya dulu ada pelajar ex-masters dengan ex-PhD student saya memang my student, so sekarang ni merupakan staff di sana ya. So bila saya ke sana sekarang ni memang saya akan inilah buat kajian dengan dengan mereka lah ya, daripada Jabatan Hutan Sarawak dan juga student PhD saya yang daripada Unimas ya, sekarang dah habis PhD last year ya. Kemudian okey, di peringkat antarabangsa, kolaborasi di peringkat antarabangsa yang pertamanya di Asia, I have a good collaboration with Dr. Iki Matsuda daripada Japan sejak tahun 2009. Dulu dia berada di Primate Research Center di Kyoto University di Inuyama dekat Nagoya ya. Ada dalam 4 ataupun 5 publication dengan Dr. Iki ni, termasuklah salah satu publication dengan Dr. Nolinda. So, Dr. Iki ni dia merupakan supervisor lah pada Dr. Nolinda ya. So banyak trip ya, sebab bila collaborate dengan orang luar negara, of course Japanese ni dia banyak grant. So dia invited my student ya, 3 orang student saya ni ke sana beberapa kali lah untuk analyze data dan juga menulis artikel ya. So itu untunglah kalau buat kolaborasi di peringkat antarabangsa. Kemudian kolaborasi yang kedua dengan Japanese Author Group. Kalau yang nampak di sini gambar Proshuko ya. So we are working closely with this group. Dah lama lah, saya rasa dekat 10 tahun ya, dengan Dr. Hiroshi ya, daripada Fukuoka ya. So saya letak gambar bihun di sini sebab tahun 2018 we were invited, saya Proshuko dengan staff daripada penelitian to Fukuoka, semua sponsor lah, makan, minum, tempat tidur ya. So of course lah, sebab saya masak, saya suka masak, kita masak bihun dan kita pergi piknik lah dekat National Park. Kalau di atas tu gambar gunung berapi yang masih lagi hidup ya. Dan so dekat Japanese ni, budaya dia adalah dia suka treat orang ya. So bila malam tu bawa kita ke sushi restaurant lah, makan lah. Yang ini makanan sushi ni untuk seorang ya. Kita 3 orang, kita kena habiskan. Kebetulan saya suka juga sushi ya. Lapar pula bila sebut-sebut sushi ni. Okey, kadang bila kita berada di luar negara, kita akan appreciate betapa cantik, indahnya alam ciptaan Tuhan ya. Waktu kita orang pergi ni, waktu ni fall ya, musim dah nak berubah ke arah musim sejuk dan daun-daun dah bertukar menjadi merah, kekuningan ya. It's a very nice trip ya. Saya sangat enjoy. Dan of course lah, every day saya akan masak di hotel kecil saja ya. 3 orang duduk dan
Dr. Hiroshi ni dia memang suka makan makanan Melayu ya. Okey, itu kolaborasi melibatkan di peringkat Asia ya. Okey, di peringkat negara Eropah, I have a good collaboration with German Primate Center, Dr. Christian Ross from Göttingen. Dia ni lah yang saya cerita tadi, tahun 2008 dia telah menamakan subspesies lotong kelabu ya, T. cristatus selengorensis. Berdasarkan satu saja sampel spesimen sebab dia tak boleh datang ke sini untuk buat collection ya. Jadi tahun 2008 tu dia menggunakan spesimen museum cytochrome B dalam 100 base pair dia namakan subspesies. So for me it's fine ya. Tetapi bila tahun 2014 dia naikkan ke species level tanpa a good evidence, that saya rejected lah ya. Tapi still walaupun kita tak bersependapat dari segi akademik, we are very close friend lah ya. Saya berada di sana dalam sebulan untuk training lah ya, training lab dan juga analisis data ya. Saya rasa tahun 2014 lah kot ya. Di Jerman ni kawasan kampung ya. You nak ke mana-mana pun kena naik basikal ya. Okey, yang ini kolaborasi yang agak lama sampai ke hari ini, daripada tahun 2014 sampai sekarang lah. So yearly saya akan ke American Museum of Natural History dekat New York sebab tempat ni tempat sentimental ya. Yang kalau cerita naik museum itu yang sebelah kiri ni kan ada batu ni kan. Saya akan hari-hari akan lalu di sini nak pergi library kan ya. So yearly saya akan ke sana untuk kita discuss tentang projek primate kita lah ya. Ni dengan Dr. Mary Blair, who is also my junior dekat Columbia, supervisor yang sama, dan sekarang ni kita masih lagi collaborate. Of course lah dia. So untuk yang nak pergi ke museum ataupun pensyarah-pensyarah yang nak buat collaboration, so mungkin saya boleh kenal kepada Dr. Mary lah sebab kat sana pun banyak collection insects ya. American Museum selain pakai yang berada dekat Leiden dengan museum kat London tu ya. So ni cerita ni lah, kalau kita tengok dia view ni saya letak ni macam you akan familiar kalau you tengok cerita naik museum kan ya. Kemudian saya juga ada good collaboration with Smithsonian Institution dengan Dr. Jesus Maldonado. He was also supervisor to my ex-PhD student Dr. Kaya untuk projek gajah ya, molecular ecology gajah. So saya ada 2 trip ke Smithsonian Institution ni untuk tengok the latest yang punya equipment kat sana untuk NGS lah ya. Ini trip ni tak silap saya 2018 ya. Dan saya really enjoy lah trip ke Washington DC lah ya. Okey, dari segi pencapaian akademik, of course saya tak boleh melawan Prof. Datuk Latif ya. Tapi saya juga ada mempunyai pencapaian akademik saya tersendiri ya. So antara yang terbaik yang diimpikan oleh semua penyelidik dan juga pensyarah adalah you want to publish your article dalam artikel Nature. And so I did that in 2019 with the collaborations with 66 scientists. Kita publish tentang genome Asia punya genetics of Aborigines lah. Untuk saya, kajian saya yang melibatkan Negrito, Senoi, Malay Proto yang sejak tahun 2005 tu kita dah kumpul data ya. So we merge the data with others Aborigines di seluruh Asia dan we got to manage to publish ya. Dengan bantuan ni lah yang tadi tu collaboration dengan Penn State University, which is Dr. Ang Kai Chung, saya punya student PhD saya dulu lah ya. So ini among my highest achievement dalam publication lah ya. Kemudian tahun 2011 saya juga menerbitkan book of chapter di dalam Cambridge University Press, salah satu penerbit terkenal tersohor ya di dunia ya. So saya pun rasa berbangga lah, dan publication ni is tentang monkey of campus monkey ya, tentang kumpulan kera yang berada di KBH ya. Okey, dan
2 tahun lepas kita publish satu artikel which is satu penemuan yang penting dalam kajian primate di Malaysia ya. Sebab kajian penemuan spesies baru mungkin di dalam serangga agak common ya, tetapi dalam primate agak susah sebab bilangan primate di satu negara itu agak terhad ya. Tetapi when we got this finding ya, a new subspecies Macaca Nemusrina paracensis, satu populasi yang berada di di negeri Perak ya, quite distinct dari segi haplotype, genetic structure dan juga dari segi morphology lah. That is a very important finding for us ya. So itu antara 3 yang finding yang menarik nak saya kongsikan ya. So dari segi pengiktirafan, of course saya juga seperti pensyarah lain ada yang mendapat anugerah ya. Antara anugerah yang pernah saya dapat adalah anugerah jurnal terindeks tertinggi ya. Ni of course yang tadi tu yang daripada Nature tu ya. Kemudian penyelia menghasilkan graduan GOT ya, especially these days dalam 2 tahun kebelakangan ni student saya PhD saya banyak menghabiskan pengajian dalam masa 3 ataupun 3.5 tahun ya. Ini antara anugerah yang saya pernah dapat lah ya. Okey, pengiktirafan yang lain saya juga selalu ya dijemput untuk memberi ceramah sebagai inilah plenary speaker ataupun keynote ya. So yearly ada saja 2 ataupun 3 jemputan lah ya. Sama ada di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa ya. Yang terbaru ni yang baru beberapa minggu lepas puasa Hari DNA Sedunia ya. Oleh pihak USM dan last year Hari DNA Sedunia 2 minggu lepas ya. Last year is Hari Primate Sedunia ya. Okey, yang lain adalah saya merupakan dah telah dilantik oleh Jabatan Pahilitas sebagai ahli panel penasihat saintifik lah, antara 4 orang yang dilantik ya. So anything yang berkenaan dengan permohonan permit, anything tentang isu-isu yang berkenaan dengan penemuan saintifik ya, jadi pihak Pahilitas akan merujuk saya lah ya. Okey, yang saya juga telah dilantik oleh Muzium Selangor ya, ataupun Muzium Sultan Alam Shah ataupun dipanggil PADAT ya, Perbadanan Adat Melayu Negeri Selangor. Ya, so jadi dilantik atas kapasiti saya, kepakaran saya dalam bidang natural science heritage lah ya, sejarah alam lah ya. Dan dalam beberapa tahun lepas kita merancang ya, muzium merancang untuk membina muzium primate yang pertama di Selangor, di Malaysia dan di dunia ya. Tapi 2 tahun lepas tu tiba-tiba sebelum PKP ya, ada bantahan daripada penduduk di Kuala Selangor mengatakan muzium primate ni dah buat apa? Dah banyak monyet dah. Manusia sendiri tu pun dah banyak monyet dah. Jadi dia orang tak bersetuju ya. Jadi tertangguh dan kebetulan waktu itu 2 tahun PKP dan sampai sekali lah kita tak ada lagi nak perancangan dan kita alih cadangan untuk membuat galeri ya, galeri sejarah alam di inilah di Muzium Sultan Alam Shah di Shah Alam lah ya. Saya baru meeting semalam dengan pihak muzium untuk menerbitkan inilah ya, buku ya, ada muzium ya. Kemudian saya adalah ahli lembaga pengarah seperti Pak Teh seperti Prof Emerita Datuk Latif, dia pengurusi ya untuk yayasan ni. Saya merupakan ahli lembaga pengarah Yayasan Pulau Rawutan Bukit Merah. Kajian saya buat ni pun dah lama, sejak 2001, dan saya dah dengan yayasan ni agak lama lah dengan Tan Sri Mustafa Kamal ya. Dan yang terbaru kita akan buat like simposium lah bulan 8 ni mengenai conservation orangutan ya. Okey, saya punya talk saya ni tak panjang. Ini yang part yang paling akhir sekali ya.
Saya nak cerita tentang pengalaman menarik ya. Saya tahun 1994, mungkin ada yang tak hadir lagi, yang tak lahir lagi ya, 1994. Saya buat PhD di Amerika ya. Jadi tahun Januari tahun 1994 tu saya dah ke sana, dan bila you berada di sana dalam dah 3-4 bulan, you rasa macam homesick, you nak balik kan, you nak balik kampung. So of course pada tahun yang sama, 1 year, Disember, saya balik ke Malaysia untuk bercuti musim sejuk 3 minggu, dan juga melihat potensi sama ada saya boleh buat kajian melibatkan primate di Malaysia ya. So kisah ni bila saya balik daripada Kuala Lumpur ke New York City, of course waktu tu kena naik Malaysian Airlines, MAS. Lately ni malah selepas raya ni banyak isu-isu yang berkenaan tentang flight ya, flight Asia, flight Malaysia Airlines ya. So naik Malaysia Airlines Kuala Lumpur to Narita ke Los Angeles, di mana satu port yang you kena lalu di situ. You tak boleh terbang terus ke New York Kalau zaman dulu tu dia kena berhenti ke Los Angeles. You kena buat keluar you punya bag dan check bag you, dan check in balik untuk you tukar flight local flight ke New York lah ya. Dan kisah ni terjadi bila first time kita balik ke Malaysia. Of course you nak balik segala-gala jenis makanan ya. Jadi it happened that dekat Los Angeles, antara port airport yang ditakuti, digeruni ya, dia punya checkpoint dia sangat very strict ya. So passengers beratur untuk kuarantin. Kalau siapa-siapa pelajar yang ambil pengurusan pemeliharaan semua genetik under Dr. Salma, under saya, dia akan belajar ni lah kuarantin ya, food quarantine ya. So makanan-makanan daripada luar negara tak boleh dibawa ke negara luar, sebab you kena patuhilah ya. Jadi ada 2 passenger depan saya tu, dia bawa orange ya, Mandarin orange ya. So bila staff dekat airport tu, dia pegang orange tu, dia kata orange, so dia ambil, dia campak bawa orange tu macam main basketball lah, orang sana kan suka main basketball, masuk dalam tong sampah ya. So you just imagine ya, you daripada jauh, daripada Malaysia, you bawa barang makanan daripada Malaysia ya. And then the next person depan saya, dia tanya apa yang ada dalam bag. What do you have? So orang tu cakap lah rendang. Kebetulan raya lah kan ya. Raya ya. Dia cakap what? Beef rendang. Dia pegang rendang tu, campur, dia baling lagi dalam tu sampah. Then kita sebagai orang Melayu, kan, bila beratur ni, bila berhadapan masalah ni, of course lah, bila you hadapan masalah ni, you akan buat apa? Macam saya, of course lah, saya akan baca kan, tumak tamit kan ya. Lepas tu bila sampai time saya, dia tanya, okay guys, what do you have? So saya tak tahu apa benda yang saya nak cakap, tapi benda tu memang kalau kena, memang terkena lah ya, memang kena buang lah. Saya cakap sebaru datang idea Allah nak bagilah hasil daripada saya duduk berdoa ya. Saya cakap not much, it's just Malaysian cake. Yeah, so Mak Saleh bila dia terbayang Malaysian cake ni, of course lah cheesecake yang sangat sedap. Wah, it sound nice ya. So alhamdulillah saya terlepas ya. So bila sampai ke New York, sampailah benda makanan saya bawa tu tak kena buang ya. So nak tahu apa benda? Memang nampak kek, tapi sebenarnya adalah belacai. Ya. That is one of my pengalaman menarik yang you nak bawa benda yang you nak lah, you of course lah hari-hari you nak masak kan ya. Tapi moral of the story, of course lah you kena patuhi undang-undang di sana ya. Of course lah belacan tu is a dried food ya. Sometimes benda-benda yang basah memang tak boleh ya, macam orange apa semua tu dia ada pest kan ya. So kalau dried food tu memang dibenarkan ya. Itu pengalaman saya. Tapi sekarang ni kalau pergi dekat New York, mana-mana kedai dah ada kedai yang jual belacan semua ni ya. Dan pengalaman yang kedua,
Ni cerita di UKM tahun 1985 waktu saya tahun 1 ya di UKM ya. Okey. Di UKM dulu ada SUKEM. Sekarang ada lagi SUKEM ke? Sukan antara kolej. Ya. Saya dulu merupakan atlet ya. Kalau tengok je sekarang badan saya 140 kilogram ya, tapi saya antara merupakan runner lah ya. Zaman dulu nak 70 kilo, 60 kilo ya. Tapi kalau tengok sekarang orang tak percaya. Betul ke acara sumo, acara gusti ya. Tak ada ya. Zaman dulu memang saya merupakan inilah ya, atlet ya. So kisahnya bila saya masuk SUKEM tahun 1985 ni, acara jangan terkejut ya, saya masuk acara 110 meter lompat pagar. Ya, saya atlet 110 meter lompat pagar ya. Jadi pada acara berkenaan 5 peserta ya, 5 peserta. Waktu saya sekolah menengah dulu hurdle saya tu, lompat pagar tu taklah tinggi sangat ya, tapi yang ni dah masuk ke UKM ni kategori saiz Olimpik lah, tinggi dia kan ya. 5 peserta. Tiba-tiba 2 peserta menarik diri. You bayangkanlah ya. Jadi saya nak tarik diri pun saya punya coach saya lah ya, KBH KUO zaman tu ya, Kolej Rumah ya. Dia kata bodoh kalau tarik diri, sebab kau lari lama ke kau jatuh ke, asal kau sampai ke garis penampak kau tetap juga dapat nombor 3. Jadi kisahnya bila lari ni nombor 1 nombor 2 tu dia memang pelari negara ya. Pelari negara ya, mewakili negara acara hurdle ya. Saya ni pelari mewakili kolej KUO saja ya. Bila acara tu bermula dan sampai ke garisan penamat at the end, orang buat 13.0 saat, saya buat 26 saat. Saya buat 26 saat, tapi saya punya hurdle tu saya habis ke semua. Ni kisah benar ya, berada di stadium UKM yang bahagian depan, sekarang tengah renovation ya. Saya dapat nombor 3. Medal tu sampai ke hari ni saya pegang ya. Jadi moral of the story, macam mana halangan yang kita hadapi tu, kalau kita tupuhi, kalau kita yakin dia akan sampai walaupun dilambatkan, kejayaan tu pasti akan datang walaupun dilambatkan. Itu yang selalu saya cerita pada pelajar-pelajar saya lah. Saya ni merupakan atlet, saya ni merupakan penyanyi, tapi macam tak percaya kan ya. Tapi that is the reality ya. So dengan 2 pengalaman tu, saya akhirilah saya punya presentation saya pagi ini. Penghargaan kepada UKM dan institusi yang banyak membantu saya ni lah. Jabatan Perkhidmatan, Perhutanan Sarawak, Sabah Park, Sabah Wildlife Department, Perhutanan, pihak zoo sampai ke hari ni banyak membantu, pihak yayasan yang banyak memberi duit. Universiti di Malaysia ni banyak my ex-student saya ya. Pelajar saya dekat satu genetik lab, kaki tangan UKM, rakan-rakan ni lah, Dr. Alec, Dr. Salmah, semua Prof. Syukur, semua yang ada ni, my best friend ya, dan juga anak-anak ni ya. Kemudian saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin untuk semua. Mungkin ada pelajar-pelajar yang tak pernah ambil subjek saya, especially pelajar tahun 1 ya. Saya banyak mengajar pelajar tahun 3 dengan tahun 4 ya. yang menarik nak buat kajian tentang primate ni, boleh memilih saya. Dan kalau nak melihat saya dari dekat, boleh masuk ke TikTok saya ya, sebab saya ini saya suka main TikTok ya, of course lah ya. 2 hari lepas saya mengajar wife saya macam mana pakai raindrop tu, saya dapat 200 view, dia dapat 3,700 view. Of course lah, dia cikgu sekolah, ustazah kan ya, anak murid kan. Saya dapat selalu 100 view, 200 view lah. Tapi benda ni untuk main-main je lah ya. Ya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kalau ada soalan apa-apa boleh ditanyalah. Okay, saya pulangkan balik kepada Cik Pengurusi Majlis. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Badrul Munir, Mak Zain di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Semoga setiap baik kata dan idea serta nasihat yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada mahasiswa dan mahasiswi kita seterusnya
dapat menaikkan lagi semangat mereka untuk bukan sahaja menjadi bakal penyelidik muda dalam bidang sains biologi, malah dalam apa sahaja bidang yang mereka minati. Baiklah, sekarang kita beralih pula ke sesi soal jawab. Sekiranya para peserta mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Prof. Badrul Munir, anda boleh buka mic dan ajukan soalan anda, atau anda juga boleh menaikkan soalan anda di ruangan chat dan saya akan bacakan soalan tersebut. Sebelum ada soalan lagi, saya nak ucapkan terima kasihlah, ribuan terima kasih kepada Prof. Badrul atas perkongsian pengalaman beliau dan perjalanan akademik beliau yang cukup menarik bagi kita orang. Saya rasa sebagai rakan sekerja dengan Prof. Badrul, ini pun first time saya mengenali beliau dengan lebih mendalam. Dan mengetahui banyak minat-minat beliau yang menarik, okay? yang boleh kita contohi. Sebab itu saya rasa itu saja. Dan soalan saya mungkin saya nak tanya Prof. Badrul berkenaan dengan status konservasi primate di Malaysia ni, memandangkan kawasan hutan di Asia Tenggara lah, okay? Semakin semakin pupus dan semakin berkurangan. So apakah rancangan dan masa konservasi untuk masa depan bagi kehidupan primate ini? Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Alex. Okey, dia banyak fokus pemeliharaan ni banyak berdasarkan spesies-spesies yang kita key species lah, contohnya macam orangutan dan juga ungka ya. Ungka dia contohnya dia merupakan neglected species lah, neglected primate species yang selalu dipinggirkan ya, tak banyak kajian ya. Tapi di antara spesies yang banyak mendapat masalah sebab smuggle, dirampas dan dibela ya. Jadi sekarang ni pihak Jabatan Penghilitan Insekta telah revise balik melalui Akta Hidupan Liar 2010 dengan mengenakan hukuman yang lebih tinggi lah. Kalau dulu setakat 1,000 2,000 je lah untuk poaching ya. Sekarang ni contohnya 40,000 untuk yang membela ya, dan juga saya dengar yang terbaru melibatkan harta khazanah negara, especially yang melibatkan penyelidikan. Kalau yang tidak ada permit ataupun menyalahkan permit tu boleh dikenakan fine sampai ke RM100,000 lah. Ya, so benda yang dibuat ni adalah ke arah konservasi, not only for the primates but other species as well lah. Cuma dari untuk yang primate di Malaysia ni, of course lah ya, saya cuba mengenengahkan spesies yang terpinggir dan juga yang endangered seperti itulah lotong di Sarawak tadi itulah ya, dan juga macam beruk kentui tu ya. Sebelum ni tak ada data ya, dah lama berpuluh tahun tak ada data. Kita cuba memberi data sebanyak mungkin, especially yang melibatkan NGS. When kita study NGS dari segi diet, kita cuma ambil fika najis saja. Daripada najis tu, contohnya dalam beruk kentui kita tahu dia makan 147 spesies. So daripada situ kita boleh agaklah spesies mana yang paling banyak dimakan, dan kita can propose tu Jabatan Perhutanan, especially untuk kawasan-kawasan hutan ni, lebih banyak pokok-pokok seperti berkenaan dikekankan lah, ya. Tapi of course selain pada conservation on the endangered species ni, ada juga spesies-spesies bermasalah ya, seperti kera ya. Kera ni memang masalah yang never ending stories lah ya. Susah dak diselesaikan. Kita tahu sebab apa? Dia punya pemakanan dia omnivore. Dia makan semua apa jenis makanan. Dia macam manusia lah. Semua dia makan ya. Dan dia punya sistem sosial dia multi male multi female. Kalau kita
tangkap separuh, so dalam setahun dua lagi dia akan recover balik. Dia akan melahirkan anak dalam masa yang agak singkat lah. So quite difficult dan quite challenging. Especially kera-kera yang melibatkan di UKM ni dia sangat bijak. Ya. Okey, ada soalan lain. Terima kasih Dr. Alex. Ni rakan ni, ketua jabatan kita hormati ni, ya. Terima kasih, Prof. Prof, boleh dengar ke? Ya, boleh Assalamualaikum. dengar. Siapa yang bersuara? Ya, salah. Saya Atira. Atira, yang tadi jadi pengerusi ke Atira lain? Bukan, Atira lain. Okey. Okey Atira, nak tanya apa? A few weeks ago saya ada pergi buat saya punya site untuk buat FYP lah dekat Urban Parks. Dan saya ada bertemu seorang visitor kat situ. Kami sempatlah bersembang di situ dan dia adalah salah seorang, saya tak pasti pensyarah atau macam mana, dia lebih kepada environment sustainability lah begitu. Jadi kita ada bersembang dan saya beritahu yang saya ada pelajar biologi. Jadi dekat situ orang kata inti-party conversation tu adalah macam kita tahu biologi adalah satu, dia more kepada akademik. Jadi selalunya lah most of the time kalau orang dalam bidang ataupun pelajar dalam bidang course akademik ni selalunya dia akan end up jadi macam researcher, lecturer macam tu. Jadi apa komen doktor, bagaimana kita nak jadikan bidang akademik, tak kira lah biologi ataupun sebagainya, sebagai satu, bukan sebagai satu pekerjaan, tapi sebagai satu bidang yang bukan saja penting ataupun kita valid kepada di peringkat universiti ataupun research institute, tapi satu bidang yang orang kata memberi impak kepada kita punya society juga. Saya tak tahu macam mana saya nak rephrase dia punya soalan ni, tapi dia lebih kurang macam, okay, kalau macam architecture, okay, kita tahu dia akan jadi arkitek dan sebagainya. Kalau business, dia akan kata dia bring back to society lah. Tapi kalau biology, kita contribute to society, tapi dia more tu dalam akademik. So macam mana kita nak jadikan bidang kita ni sebagai satu bidang yang orang kata boleh diceburi ataupun oleh semua bidang masyarakat. Bukannya, okay, budak sains je, dia mau tu, okay, dikatakan, okay, budak pandai, budak yang macam ni. Kalau macam ni, doktor, boleh faham tak apa maksud saya? Boleh. Okay. Panjang dia punya mukadimah dia tu. Terima kasih Atira. Cara you bercakap pun memang menunjukkan bahawa you seorang pelajar yang dah matang, ya. Saya berharaplah, ya, wish you a good luck dalam punya penyelidikan, ya. Sebenarnya pelajar-pelajar anak-anak ni, ya, bila berada di universiti ni kan, sometimes yang benda yang kita belajar, kita selalu associatekan benda ni dengan bidang yang kita ambil, contohnya biologi, dan kita selalu associate nanti kalau nak kerja apa, ya. Ya, percayalah anak-anak, ini adalah dunia pengajian yang anak-anak lalui sekarang, ya. Dunia sebenar belum bermula, ya. Dunia sebenar bila berada di sana, ya, bila dah keluar, bila bekerja nanti, ya. Ya. You mengambil jurusan biologi tak semestinya you akan menjadi biologist, ya, menjadi pensyarah, kaki tangan akademik, saintis, ya. Mungkin you akan menjadi seorang pentadbir, ya. Ya. Once you menjadi seorang pentadbir, tak kira lah pentadbir di Kementerian Kesihatan ke, Kementerian Pengajian Tinggi ke, Kementerian semua asli lah. Then bila dah ada masalah-masalah yang berkenaan dengan biologi, you akan appreciate balik knowledge yang you belajar ni, ya. Benda yang basic, entomologi, mammals, taksonomi tumbuhan, genetik. Then you boleh menggunakan benda-benda yang basic ni untuk keadaan ni, keadaan pekerjaan you pada semasa you dulu, semasa you nantilah. Doesn't really matter, ya. Ada di UKM pelajar kita as a biologist, bila keluar dia menjadi penyampai berita.
Jangan terkejut ya, ada penyampai berita, ada pekerja bank ya. Tapi bila ada isu-isu yang berkenaan dengan alam sekitar, tentang khazanah negara ya, then go back lah tentang pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang you manfaat selama ni ya. So that's why is a life learning is very important untuk you apply ya. You apply benda-benda basic dalam biology, then you apply with a soft skill, communication skill dengan dari aspek teknikal, penggunaan komputer, software ni untuk menjadi apa-apalah yang you nak belajar nanti ya. Itu yang boleh saya komen lah ya. Sometimes kita belajar hari ni, of course lah macam saya cerita kat you orang tadi, contoh terbaik ya. Dua orang pelajar saya yang menjadi CEO, Noek Rosli dengan Syed Dewa. Noek Rosli, first degree dia adalah FTSM, Fakulti Teknologi Sains Maklumat. Tak ada kena mengena dengan biologi. Tapi dia berada buat kajian tentang software macam mana nak mengkelaskan primate. Bila master, dia minta buat dengan saya. Sama dengan Syed tadi lah, Syed Dewa tadi. Daripada kimia masuk ke biologi. Tetapi bila dah habis dia punya pengajian master, sekarang you tengok dia tak ada lagi kena mengena dengan saintis ke akademik. Dia menjadi pengeluar kosmetik yang terkenal di Malaysia dan menjadi jutawan. Of course hari ni lepas ni pukul 12 dia minta datang ada apa tu open house dekat dia punya company lah ya. Tetapi dalam nak memajukan industri kosmetik dia masih lagi melakukan research. Dia pergi ke Istanbul, dia pergi ke Korea, berjumpa dengan company kosmetik, tengok apakah bahan-bahan sumber asli yang boleh digunakan untuk kecantikan dan juga untuk ni lah aging punya ni ya. So masih lagi dia menerapkan benda tu. Walaupun di peringkat pengajian ni dia seorang biologist, so at the end dia mengaplikasikan pengetahuan tu untuk kemajuan diri lah. Itu yang boleh saya komen lah. Ya. Terima kasih Prof. Saya rasa untuk maklumat Prof, Atira ni ialah yang di-Ketua Kelab Biologi untuk sesi 2021. Dan juga beliau juga ialah wakil Kesatuan Mahasiswa UKM, Ketua Exco Media dan Hebahan. So memang wakil pelajar lah. Pelajar, alhamdulillah. Kita dah ada 80 views ni. Kenapa views kita hari ni 80 ya? Tak 1000, 2000 macam TikTok pula Itulah cabaran bila buat online kelas hari hujung minggu ni, kadang rendah, kadang tinggi kan ya. Ada soalan lain ke dari anak-anak? Assalamualaikum Prof. Saya Fitri. Okay, Fitri mana ni? Fitri pensyarah ke Fitri pelajar? Fitri pensyarah. Oh, okey. Ni pakar ni. Pakar apa? Pakar tumbuhan ni. Okey Fitri. Soalan saya biasa je Prof. Saya nak tanya dekat UKM ni, hutan UKM ni ada berapa spesies primate yang ada dekat hutan ni? Lepas tu dari segi apa yang dah Prof jalankanlah untuk menyelesaikan kesan konflik antara macam kera dengan komuniti masyarakat di kampus UKM ni. Itu soalan saya Prof, simple je. Okey, saya cuba terima kasih soalan yang bagus pada Fitri . Kita ada kera yang menyumbangkan masalah utama. Kita kera ni di UKM ada, kalau nak ikutkan dulu sensus saya 2010, 9 kumpulan ikut kolej ya. So kalau nak buat sukan antara kera, antara kolej pun boleh ya. Kemudian kita, tapi sekarang ni Dr. Nolinda dia ada pelajar master tengah buat kajian tentang new population lah dan kita ada beruk. Tak silap saya beruk ni ada di kolej Aminuddin Baki dan juga di Perumahan Bukit Puteri. Kita ada lutung celak, lutung kakoh ya, dan kita ada dulu Nycticebus kongkang ke duku ya, tahun 1980-an kita pernah jumpa, sekarang tak pernah jumpa. Dan tahun 1970 dulu dikatakan ada ungka dekat hutan simpan UKM Reserve tu lah ya, dah tak ada lagi dah.
sebab dah banyak pembangunan. So 5 ni antara pernah yang dilaporkan ya. So dari segi pengurusan primate yang berada di UKM ni, kita ada jawatan kuasa, satu jawatan kuasa pengurusan haiwan bermasalah yang diketuai oleh Roche ya. Roche ni satu badan di UKM tentang keselamatan pekerja dan juga inilah kaki tangan dan juga pelajar apa semualah ya. So keselamatan dari segi not only kera tapi juga haiwan-haiwan lain seperti anjing, ular dan juga keselamatan di makmal ya. Kulat lah, COVID lah. So macam COVID sekarang ni every week, every day dia akan melakukan lah. So kita ada kerjasama dengan Roche ni dan juga Jabatan Keselamatan ya, untuk menangani isu masalah kera. So dalam 2 tahun, 2-3 tahun ni kita setiap 2-3 bulan kita meeting, kita akan tengok prestasi kumpulan-kumpulan kera yang bermasalah, di mana sekiranya ada masalah diletakkan sangka, dan bila sangka kera masuk kan kita akan panggil Jabatan Perkhidmatan untuk inilah ya, untuk bawa ke tempat yang bersesuaian lah ya. Tapi itu sebelum PKP ya. Tapi semasa PKP disebabkan oleh tak boleh masuk ni ya, saya tak pasti apa yang berlaku kepada ni lah ya. Tapi dalam tahun lepas tu saya pernah pukul 7 petang berada di Pusanika tu, saya nampak dekat 100 ekor ya. Of course ya, dari segi pengurusan sampah-sampah ni, kalau kita tengok zaman 20 tahun lepas, banyak tempat di UKM ni dia ada tempat pembuangan sampah terbuka ya. In fact di belakang bangunan biologi tu ada, dekat Fakulti Pengajian Islam pun ada, dan kita minta dia tutup lah supaya kera tak ni lah ya. Dan kita cadangkan juga supaya tong-tong sampah yang ada di UKM ni dia ada design dia tersendiri supaya bukan pelajar lah, kera tu tak boleh boleh buka ni lah ya. As I said, masalah kera not only in UKM, tempat pun memang antara masalah yang suka dikawal ya. Bila kita kawal separuh, kita hantar keluar, dia akan recover balik. Tapi mungkin inilah ya, memberi masa jugalah untuk dia inilah ya. Okey, dari segi kajian yang melibatkan saya ingat Dr. Fitri pun ada menyumbang dari segi identifikasi saya punya pelajar saya. Dulu Dr. Farhani dalam tak silap saya dalam 300 spesies pokok kot ya yang dimakan oleh inilah ya, lotong dan kera lah ya. Dan lately ni bila ada platform NGS, kita menggunakan inilah ya, kita collect fecal sample dan kita hantar untuk inilah ya. Dan untuk perkembangan yang terkini untuk NGS ni, dalam bulan lepas kita just hantar data ni lah, data UKM dan juga data daripada TMB Perlis Lampau ya. So data tu belum dapat lagi. Yang kita ada data daripada Bauk Kentui 147 spesies tumbuhan lah. Itu saja soalan ni, mungkin boleh menjawab soalan Dr. Ahmad Fitri ni ya. Okay. Prof, ada soalan yang diajukan Ni ada di ruangan chat. Saya akan bacakan ya. Ya, saya. Soalan ni daripada Haja Azmi. Salam Prof, saya ingin bertanya seperti yang Doktor maklumkan tadi, jika monyet terlalu mengganggu ketenteraman komuniti, perkhidmatan akan menghantar mereka ke tempat yang sesuai. Apakah proses rehome ini tidak mengganggu ekosistem di tempat tersebut? Bagus soalan dia ya. Persoalan dia ya, of course ya, sometimes bila kita nak pindahkan ke sesuatu kumpulan tu ya, ke tempat yang baru, dia tidak boleh dilakukan sewenang-wenang ya, kecuali populasi yang ada tu dia memang mendatangkan masalah ya. Dia bergantung ya, kalau let's say banyak mengganggu macam contoh di UKM ataupun di kawasan industri peladangan macam Harum Manis ya. Harum Manis tu orang dekat Perlis tu ada banyak komplain, tanam-tanam tengok buah diganggu kan ya. Jadi macam tu dibolehkanlah pihak pelita akan memindahkan ya. Ada cases di mana macam di Port Dickson dia tak boleh memindahkan, dia kena hapuskan terus sebab ada kera dan lotong dah masuk ke
rumah orang dah mencederakan orang awam sehingga boleh menyebabkan kematian ya. Ya, jadi kes-kes macam tu ada langkah yang lain ya. Cuma di sini selalunya pilihan dia dah sebelum dia nak pindahkan ke sesuatu tempat tu dia dah beriki dan dia dah buat kajian ya. Tempat-tempat yang bersesuaian selalunya melibatkan hutan-hutan simpan yang tidak terganggu ya. Of course ya. Sebab monyet ni dia ada makanan dia sendiri ya. Kalau letak dalam hutan pun yang kata dia tak ada makanan, sebab kalau kita buat NGS pun of course kita akan dapat beratus spesies pokok yang dimakan ya. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Cuma pihak pilihan dia perlulah ya memikirkan tempat-tempat yang bersesuaian sebab setiap negeri tu, setiap kawasan tu saya kalau boleh saya kelaskan kawasan utara, pantai timur, pantai barat dan bahagian selatan ya. Dia tak boleh dipindahkan sewenang-wenangnya. Contohnya populasi daripada UKM tak boleh dipindahkan ke utara sebab dia punya haplotype dia tak sama. Ya. Genetic structure dia tak sama. Itu antara benda yang diambil kira lah bila saya memberi input kepada Jabatan Penelitian apabila proses translokasi primate ni. Genetic structure punya data perlu ambil kira. Dan of course kita juga mencadangkan tentang kesesuaian habitat lah. Ya. Kalau boleh jauh daripada kawasan penempatan manusia. Ya. Itu jawapan yang boleh diberikan ya. Jawapan yang paling bagus lah boleh diberikan untuk soalan ni ya. Kita ada juga ya Syamimi Sulfiza ya, pelajar tahun 2018. Ni my ex student. Apakah waktu PKP lalu memberi pengaruh dalam kajian sampel primate? Okey, soalan daripada bahagian chat ni sebenarnya tahun 2020 ya. Kita start PKP 2000, kita start COVID 2019 ya. Tetapi saya ada satu paper tahun 2020 diterbitkan, paper ni pasal primate during COVID MCO dekat Getah Highland ya. Kita dapati waktu tu bulan 4 dengan bulan 5 kita dah mula lockdown kat rumah kan ya. Tetapi saya punya collaborator ni daripada rumah dia tu dekat Getah Highland tu dia boleh zoom dia punya kamera untuk melihat primate yang ada dekat Getah Highland. Dia ada siamang, dia ada beruk, ada kera, ada lotong, dua jenis lotong. Kebetulan pada waktu tu of course kita banyak dengar haiwan-haiwan keluar kan, keluar ke lapangan. Ya, ada dah zoo semua keluar, tapir masuk ke bandar ya. Primate pun samalah dekat Getah Highland bila tak ada orang, dia keluar ya, dia keluar bermain dan kera bermain dengan lotong. Ya, walaupun lain spesies ya, mixed species association dilihat. Kemudian kita lihat pada pokok yang sama, buah-buah yang pokok ficus tu, siamang datang, then followed by lotong, followed by kera. Pokok yang sama dia can share dalam satu hari ya. Maksudnya waktu manusia tak ada takut binatang ni tak takut ya. Cuma untuk nak buat sampling agak payahlah sebab tapi staff akademik di UKM dia boleh membuat permohonan untuk pergi fieldwork. Jadi advantage-nya sesiapa yang menjalankan penyelidikan waktu MCO ni agak baguslah sebab dekat lebuh raya tak ada orang. Kemudian you kena pergi balai polis ambil kebenaran rentah negeri atau rentah daerah. Macam saya sometimes saya ke Getah Highland, saya ke Kedah ya, sewaktu PKP sebenarnya tidak ada masalah untuk menjalankan kajian sewaktu PKP ya. In fact my PhD student saya pun membantu dan ialah pergi bersama dan especially seronok buat kajian sewaktu PKP sebab tak ada orang dekat jalan raya ya. Itu jawapan dia lah ya. COVID sebenarnya tak banyak menyebabkan masalah, tetapi banyak menyebabkan masalah kajian makmal di mana makmal pelajar tak boleh masuk. Yang keduanya of course lah kat biologi kan kita kan bagi kita renovation ya. Bila renovation kita tak tahu nak buat kat mana dan PKP lagi ya. Tapi sekarang masalah makmal di biologi dah
dah diselesaikan alhamdulillah. Ada yang dekat MGI, ada saya dengan Dr. Salman dengan Dr. Nadia ada small lab dekat DAM ni kan ya. Jadi tak ada masalah lah ya. Okey. Okey, salam sejahtera pada Yi Lin Lee. Apakah kesan terhadap kesihatan dan population next generation yang merampas dan makanan manusia? Iaitu coklat, air kotak. Wah, soalannya ya. Sedap je bila dengan coklat dengan air kotak ya. Sebenarnya anthropogenic food is not a healthy food for the primate. Not only primate lah, but ada binatang yang you bela ya. Sebab apa? Anthropogenic food dia banyak kandungan gula yang tinggi. Sebab of course primate pun dia macam manusia. Dia juga mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan penyakit seperti manusia, seperti diabetes. Kalau you tengok tu dekat TikTok ataupun Facebook, sometimes membela kucing tu sebab kita takut tengok kucing tu. Kucing tu dah besar kan ya. Sampai minggu lepas adik saya punya kucing tu terpaksa masuk ward menjalankan pembedahan pembuangan kanser rahim. Saya pun terkejut, kucing pun ada kanser rahim. Ya, masuk ward ya. Sebab apa? Of course lah benda tu mungkin ada asosiasi dengan makanan yang diberikan oleh manusia, makanan anthropogenic ya. Not only makanan yang dirampas, sometimes manusia juga ya. Sebab itu Jabatan Penelitian dia memang kata ban lah ya feeding ya. Direct feeding by human ni sebab manusia dia tak faham kenapa feeding tidak dibenarkan ya. Yang pertamanya of course mengganggu dia punya sistem fisiologi dalaman ya, boleh menyebabkan penyakit. Yang kedua, kelakuan gangguan tu akan bertambah bila makanan tak ada, dah dia masuk rumah menceroboh, boleh mencederakan orang, boleh mencuri. Ya. Itu je jawapan. Kalau ada soalan lain. Ada lagi ke soalan? Okay, saya rasa itu adalah soalan yang terakhir. Terima kasih Prof atas jawapan yang diberikan. Begitu bernas sekali. Dengan tamatnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka tamatlah sudah bicara Science Journey of Academic Discovery bagi siri yang kedua. Alhamdulillah dipermudahkan segala urusan di kesempatan ini. Saya mewakili semua ahli jawatan kuasa yang lain ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Prof. Dr. Badrul Munir Mak Zain di atas kesudian untuk meluangkan masa bagi berkongsi ilmu dan pengalaman beliau. Semoga setiap ilmu dan baik kata yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Selain itu, terima kasih juga diucapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sudi menyertai program kami pada hari ini. Sebelum kita beralih ke sesi seterusnya, di sini saya ingin sampaikan satu pengumuman penting iaitu program Bicara Sains Journey of Academic Discovery pada hari ini akan disambungkan lagi pada siri yang ketiga iaitu yang bakal dijalankan pada hari Sabtu bertarikh 18 Jun 2022 bersama pakar ekologi dan taksonomi serangga kutu daun atau TRIPS iaitu Prof. Madya Dr. Eng Yong Fu. Oleh itu, kepada para peserta yang berminat untuk menyelam lebih tentang penyelidikan dalam sains, anda boleh scan QR code yang tertera atau tekan link di ruangan chat bagi mendaftarkan diri. Okey. Sebelum kita mengakhiri program pada hari ini, eloklah kita bergambar terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan. Oleh itu, para peserta diminta untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi bergambar. Okay, ready ya? Okay, 1, 2, 3. Kejap.
Sorry. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini dalam program Bicara Sains Journey of Academic Discovery. Semoga anda semua tidak pulang dengan tangan kosong dan terdapat bekalan ilmu yang dapat dibawa pulang bersama. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan dan kekurangan daripada saya serta pihak ahli jawatan kuasa yang lain. Dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan semoga kita semua dapat berjumpa lagi pada siri seterusnya. Sebelum bersurai, para pelajar diingatkan supaya scan QR kod kehadiran atau tekan link kehadiran yang telah dikongsikan pada ruangan chat untuk melayakkan diri anda mendapatkan e-sijil penyertaan.